Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Kita bertemu dalam perkongsian imsak sementara menanti masuknya fajar dan juga subuh. Dan kita nak sambung cerita yang kita telah mulakan semalam daripada kitab yang sangat menarik yang patut dimiliki untuk kita bacakan, kongsikan, ceritakan kepada anak-anak kita supaya mereka boleh menjadikan, yang mana tajuk buku ini adalah 20 Pemuda Wira Rasulullah SAW. Dan pada hari ini kita nak menceritakan sambungan daripada semalam tentang seorang sahabat yang bagaimana dia berjaya membawa 400 orang kabilah dia pada waktu itu jumpa Nabi dan masuk Islam. 10 orang adik-beradiknya masuk Islam. Seorang yang mana menjadi penyebab kepada seluruh kabilahnya masuk Islam, itulah Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu di sini kita nak mula ceritakan tentang keberanian Nu'man. Sebelum ini kita pernah cerita tentang bagaimana dia menjadi sebab banyaknya orang masuk Islam. Nu'man bin Muqarrin, kata penulis buku pada muka surat yang ke-17. Kepada sahabat yang ada buku, kita berada pada muka surat yang ke-17. Kepada yang tidak ada buku, maka boleh sahaja untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh sahaja untuk boleh sahaja untuk tekan link yang ada di ruang komen. Maka Nu'man bin Muqarrin sentiasa bersama dengan Nabi dalam setiap peperangan baginda Nabi SAW. Dia tak pernah meninggalkan baginda Nabi SAW. Bahkan ketika mana wafatnya baginda, beliau bersama dengan Abu Bakar. Ketika mana wafatnya Abu Bakar, beliau bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga beliau diingati dengan pujian dan pada waktu itu dengan kemenangan-kemenangan. Kita akan kongsikan keberanian luar biasa, keperwiraan luar biasa, keberanian luar biasa Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam peperangan Al-Qadisiyah yang pada waktu itu dipimpin oleh sahabat Nabi yang terkenal Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani telah dipilih oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berjumpa dengan Raja Kisra. Itulah dia Yazdajur pada waktu itu. Maka Nu'man bin Muqarrin menjadi salah seorang daripada beberapa orang utusan untuk berjumpa dengan Kisra Yazdajur. Pada waktu itu Kisra mengajak meminta akan tentera Islam menghantar utusan. Maka ketika mana datangnya tentera Islam masuk ke dalam ibu kota Kisra yang dikenali sebagai Madain, mereka minta izin untuk masuk, lalu diizinkan. Kemudian Kisra memanggil seorang penterjemahnya dan berkata, tanyakan kepada orang Arab yang datang ini, apakah yang menyebabkan mereka datang ke negeri kami dan pada waktu itu hendak memerangi kami? Adakah kerana kuasa ataupun kerana sebelum ini mereka menganggap bahawa Kisra adalah lemah, maka sebab itu mereka nak menakluki Kisra? Tanyakan kepada mereka. Maka ketika mana penterjemah itu sampaikan hasrat Raja Kisra yang menanyakan apakah sebab datangnya tentera Islam ke negeri mereka, maka pada waktu itu Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani memerhatikan rakan-rakannya. Adakah sesiapa yang pada waktu itu untuk menjawab? Namun pada waktu itu mereka semua berkata, engkau sahaja yang berbicara wahai Nu'man. Maka Nu'man mulakan berbicara dengan penuh petah, dengan penuh fasih. Maka Nu'man memuji Allah, berselawat kepada junjungan baginda Rasulullah. Kita berada pada muka surat yang ke-18. Kemudian Nu'man berkata, Allah telah memberikan rahmatnya kepada kami dengan mengutuskan seorang Rasul untuk menunjukkan kepada kami kebenaran. Dan kami juga diperintahkan untuk melakukan kebenaran. Rasul itu juga telah mengajarkan kepada kami tentang keburukan. Dan baginda telah melarang kami daripada melakukannya. Rasul kami telah menjanjikan kepada kami, jika kami menyukai apa yang didakwahkan oleh beliau, maka hendaklah pada waktu itu kami sampaikan kepada yang lain.
muka surat yang ke-19. Tidak perlu waktu yang lama, Allah telah menggantikan untuk kami sebelum itu kesempitan menjadi keluasan. Sebelum itu kami hidup di dalam kehinaan kekufuran menjadi kemuliaan. Permusuhan di antara kami sebelum itu menjadi kasih sayang yang luar biasa. Rasul memerintahkan kami untuk mengajak manusia mendapatkan kebaikan bagi diri mereka, dan kami diperintahkan untuk memulakan dakwah kepada ahli keluarga terdekat kami. Ini semua Nu'man terangkan secara detail tentang Islam. Baru terus Nu'man sebut kepada Raja Kisra, kami sekarang mengajak kamu wahai Raja untuk masuk agama kami. Ia adalah agama yang boleh memperbaiki apa yang telah baik menjadi lebih baik dan menyeru untuk melakukan kebaikan. Ianya juga adalah agama yang menganggap buruk apa yang buruk dan akan melarangkannya. Agama ini akan membuat orang yang memeluknya berpindah daripada keadaan gelap kekufuran menuju kepada cahaya iman dan juga keadilan. Terus Nu'man berkata direct dengan raja, jika kalian menerima ajakan kami untuk masuk Islam, maka kami akan tinggalkan kitabullah kepada kalian dan kami akan tegakkan kehidupan kalian berdasarkan kitabullah supaya kalian dapat menetapkan hukum dengannya, dan kami pun akan kembali ke daerah kami dan membiarkan kalian tanpa diganggu. Lalu di sini kita nampak bagaimana Nu'man bin Muqarrin tak takut walaupun itu adalah Raja Kisra. Apa pengajaran yang kita dapat? Pemuda yang bernama Nu'man bin Muqarrin al-Muzani ini, bagaimana dia tidak takut kepada kekuasaan yang dimiliki oleh raja, kepada kerajaan besar yang dimiliki oleh Kisra, dan pada waktu itu dia dakwah kepada raja dengan penuh jelas yang mana kami datang bukan kerana kuasa. Kalaulah kamu masuk Islam wahai raja, kami akan tinggalkan daerah kamu, bukan harta yang kami cari, bukan kuasa yang kami cari. Bagaimana pula kita? Kadang-kala bila kita berhadapan dengan orang-orang yang besar ataupun orang-orang yang mempunyai jawatan, maka pada waktu itu kita sembunyikan kebenaran, al-a'yadzubillah. Kita takut dengan apa yang mereka ada. Kita takut dengan pada waktu itu apa yang mereka miliki. Tidak bagi sahabat muda Nu'man bin Muqarrin al-Muzani. Terus pada waktu itu kata Nu'man, jika tak nak masuk Islam ada pilihan yang kedua, bayar jizyah. Maka sesiapa yang bayar jizyah, maka kami pada waktu itu tidak akan perang. Walaupun tak nak masuk Islam, bayar jizyah. Jizyah itu seolah-olah menunjukkan yang orang tersebut mengakui akan pemerintahan Islam. Yang ketiga, kalaulah pada waktu itu tak nak bayar jizyah, tak nak masuk Islam, Nu'man bin Muqarrin berkata dengan jelas, kami akan perang kalian. Maka tiba-tiba mengamuk Yazdajur kerana dia menganggap dia adalah raja. Tak ada kuasa besar di dunia pada waktu itu kecuali kerajaan dia, dan saingnya hanyalah kerajaan Kaisar yang berada di Rom. Maka pada waktu itu dia terus mengamuk. Dia berkata, aku belum pernah tahu adanya suatu umat di muka bumi yang lebih celaka daripada kalian. Amat sedikit jumlahnya, amat kuat berpecah. Itu memang hakikat orang Arab sebelum kedatangan Islam. Banyak berpecah dan pada waktu itu mereka bergaduh. Selama ini kami telah mempercayai gubernur-gubernur kami untuk menangani kalian agar tunduk dan taat kepadaku. Lalu, namun pada waktu itu dia masih lagi risau. Kaisar dia risau, dia takut sebab tentera Islam dah berjaya tawan satu persatu daerah dia. Satu persatu daerahnya jatuh kepada tentera Islam. Maka dia cuba untuk memujuk. Manusia pujuk dengan apa? Sama seperti zaman kita. Pujuk dengan harta, pujuk dengan kuasa, pujuk dengan apa jua yang mereka boleh pujuk. Maka dia berkata, jika keperluan hidup yang membuatkan kalian datang ke sini kamu susah, jangan risau, kami akan pada waktu itu berikan bantuan makanan dan juga kewangan yang banyak, supaya kalian takkan pernah lapar. Kalaulah pada waktu itu kamu perlukan pakaian, kami akan berikan pakaian yang mahal. Dan kalaulah pada waktu itu kamu berada dalam ketakutan, kami akan jaga dan pelihara kamu. Maka ini menjadikan kita nampak bagaimana raja cuba memujuk dengan kuasa, dengan harta. Namun pada waktu itu tentera Islam menolak
dan disitulah akhirnya Raja Kisra marah, dan pada waktu itu Raja Kisra memerintahkan kepada orangnya untuk mengambil tanah, letakkan di atas kepala tentera Islam dan keluarkan mereka daripada kota Madain dalam keadaan menghina mereka. Namun tentera Islam mengambil positif perkara itu. Mereka bawa tanah yang diletakkan oleh Raja Kisra di atas kepala mereka untuk menghina mereka. Tapi kata tentera Islam berjumpa dengan Panglima tertinggi, Jeneral tertinggi Sa'ad bin Abi Waqqas, ini adalah berita gembira, tanah kerajaan Kisra akan jatuh di bawah telapak kaki kita. Ini juga pengajaran untuk kita. Bagaimana para sahabat pada waktu itu dengan iman yang mereka ada. Mereka sentiasa bersangka baik dengan Allah. Mereka sentiasa bersangka baik dengan apa yang berlaku. Banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Ada satu lagi kisah tentang keberanian Nu'man bin Muqarrin ketika mana peperangan Nahawan, yang itu kita akan kongsikan esok. Adakah sahabat-sahabat belajar sesuatu daripada sahabat-sahabat pemuda wira Rasulullah ini? Maka ini buku yang menarik yang kita boleh bacakan di rumah kita ataupun hadiah kepada anak-anak kita. Dan insya-Allah kita akan sambung esok. Kalaulah ada yang ingin untuk membuat pembelian, boleh tekan link yang ada di ruang komen. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Yang kali pertama join, jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Terima kasih.